pertama, komunis merupakan ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka berdua ini telah menulis sebuah karya yang bertajuk Das Kapital dan Komunis Manifesto. Fakta yang kedua, ideologi komunis ini dibawa masuk ke tanah Melayu menjelang 1920-an melalui cawangan Parti Komunis Kuomintang. Dan pada 1924, Parti Komunis telah ditubuhkan di setiap bandar di tanah Melayu seperti Melaka, Kelang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Fakta yang ketiga, pada 1920-an, beberapa pemimpin Parti Komunis Indonesia seperti Tan Malaka Alimin dan Sultan Perpatih telah menyebarkan fahaman ini ke seberang perai Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah. Yang keempat, pada 1928, Komunis Internasional ataupun Komintern yang berpusat di Moskow telah mengarahkan kepada penubuhan Parti Komunis Nanyang. Namun, penubuhan parti ini tidak berjaya. Hal ini mendorong Komintern untuk menubuhkan Parti Komunis Malaya pada 30 April 1930 di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. PKM ini telah bergerak melalui penerbitan akhbar, Sekolah Cina dan Kesatuan Sekerja. Okey, punca masalah. Komunis telah melemahkan ekonomi negara. Ladang kelapa sawit dan pokok getah telah menjadi sasaran utama mereka bermula pada 1948 hingga 1958. Mereka telah menyerang hampir 80 buah lombong di Negeri Sembilan, Selangor dan Perak. Hal ini telah menyebabkan ekonomi negara kita merudum. Yang terakhir, punca masalah ya, komunis telah merosakkan infrastruktur. Mereka telah merosakkan jalan dan perhubungan awam. Mereka juga telah menyerang orang awam yang membaki jalan raya serta mengebom kemudahan awam seperti telefon dan telegraf. Komponen falsafah yang berhubung kait yang pertama ialah ideologi komunis, iaitu diasaskan oleh Karl Marx. Ideologi ini dibuat untuk mencari jalan penyelesaian kepada dua ideologi berlaku sebelum itu, iaitu sosialisme dan kapitalisme. Ideologi ini juga menolak penguasaan agama terhadap masyarakat. Jadi mereka beranggapan agama itu adalah candu masyarakat. Sampai ke hari ini, perjuangan komunis belum berakhir. Menghasut golongan muda untuk sokong mereka membuat perbaharuan. Baru-baru ini juga keluar isu komik yang menghalalkan ideologi komunis tersebut. Komponen falsafah yang berkait dengan isu dari segi epistemologi pula yang bermaksud ilmu, penjajahan British membawa bersama dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan. Perubahan epistemologi yang besar ialah pemisahan di antara pentadbiran negara dan agama dengan pendidikan sekular dan pendidikan agama. Kesan dari epistemologi adalah pemerintahan negara terkawal oleh penjajahan, manakala agama dan adat istiadat pribumi di bawah pengawasan sultan. Yang pertama ialah rukun negara. Antara rukun negara yang dapat dikaitkan dengan isu ancaman komunis ini ialah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang sangat diperlukan untuk mengawal dan mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Dengan adanya sistem undang-undang ini, keselamatan negara akan lebih terjamin dan selamat. Tindakan komunis yang melancarkan perjuangan bersenjata telah menyebabkan British mengisytiharkan darurat di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, komunis tetap menggugat keamanan dan kestabilan negara seperti melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur dan menyebabkan British menguatkuasakan undang-undang di tanah Melayu. Antara intipati penguatkuasaan undang-undang ialah British akan menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang pembicaraan, mengetatkan undang-undang senjata api dan mengenakan hukuman yang berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis dan banyak lagi. Hubungan yang kedua ialah hubungan antara isu dengan konsep sejahtera. Konsep sejahtera dapat diklasifikasikan sebagai sebuah kehidupan yang aman dan damai dan selamat tanpa sebarang pergaduhan dan juga ancaman yang boleh menyebabkan seseorang individu tersebut berasa tekanan dan rasa takut yang melampau. Konsep sejahtera pada zaman ancaman komunis ini dapat kita lihat selepas pihak British mengisytiharkan darurat di tanah Melayu. Hal ini kerana sebelum pengisytiharaan darurat dilakukan, rakyat hidup dalam keadaan ketakutan dan ketakutan kerana komunis melakukan pelbagai keganasan seperti menggugat keselamatan rakyat,
membakar harta benda, mensabotaj, menculik dan membunuh rakyat yang enggan memberi kerjasama. Namun begitu, selepas Undang-Undang Darurat diisytiharkan oleh British, kehidupan rakyat lebih terjamin dan selamat kerana terdapatnya penguat kuasa undang-undang yang dapat melindungi rakyat daripada ancaman komunis. Penyelesaian masalah komunis pada masa kini adalah dengan memperkuatkan landasan pendidikan di setiap peringkat sekolah, melakukan perubahan di struktur di dalam negara, serta menyelesaikan masalah politik di negara ini dengan kadar segera untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat.